Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kita pada pagi ini dapat kita bertemu dalam satu taman dari taman-taman syurga. Seperti yang dinyatakan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita meletakkan sebanyak-banyak niat yang baik dalam hati, kerana dalam hadis mengatakan innamal a'malu binniyat ataupun innamal a'malu binniyah. Setiap perkara dikira dengan niat. Syafiq Murad, Aimi, Era Arifin, Ahmad Aizuddin, Zainab, Mulia Tengku, Syaz dan juga sahabat-sahabat Ita, Nur Fatihah dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Kuliah kita pada hari ini ditaja oleh Ihsan yang bertanggungjawab untuk membantu golongan yang keciciran. Segala ini akan salurkan kepada Yayasan Budi Ihsan. Bukan saja tuan-tuan dapat pelepasan cukai, malahan ia akan dapat membantu ringankan mereka yang kesempitan di luarnya. Pada hari ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu bab yang penting daripada bab untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, daripada kitab yang namanya Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ini dikarang oleh Imam An-Nawawi lebih daripada 500 tahun lalu. Adalah bertujuan untuk menganjurkan kepada kita, memberikan kepada kita satu panduan. Mudah-mudahan dengan mengikutinya kita dapat menjadi orang yang saleh. Kerana orang yang saleh ni kedudukannya tinggi di sisi Allah. Iaitulah bila Allah berfirman dalam surah Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesiapa yang taat Allah dan Rasul, mereka akan berada bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Kata a'immati tafsir daripada ayat ini, para ulama tafsir menunjukkan bahawa kedudukan makam yang paling tinggi di sisi Allah adalah para anbiya. Diikuti selepas itu manusia biasa yang boleh mencapainya adalah golongan siddiqin. Selepas itu syuhada, kemudian itu salihin. Jadi ini adalah 4 makam yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Bawah barulah datang orang yang zuhud, orang yang wara', orang yang muttaqin, iaitu muhsinin, kemudian mukminin. Bawah sekali adalah muslimin. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan dapat menaik tarafkan diri kita sekurang-kurangnya, menjadikan kita orang bertakwa. Takwa adalah satu laluan yang paling hampir untuk menuju kepada orang zuhud, orang wara', nanti baru jadi orang yang saleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengemukakan begitu banyak peluang langkah yang patut diambil, laluan untuk membolehkan kita menaik tarafkan diri kita ni menjadi orang yang baik daripada sebelumnya. Jadi pada bab yang ke-60, babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair siqatan billahi ta'ala. Bab pada menyatakan kepentingan menjadi orang yang pemurah, yang dermawan, serta melanjakan harta, mencari kebaikan dan yakin penuh kepada Allah Ta'ala. Jadi Imam An-Nawawi memulakan bicaranya tentang kepentingan menjadi orang yang saleh menerusi bab jud wal karam ini adalah firman Allah SWT daripada surah As-Saba ayat 39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang kau nafkahkan, maka ia adalah akan diganti oleh Allah SWT. Perkataan infak ataupun nafkah datang dari perkataan nafak. Nafak ni berarti satu terowong, satu laluan bawah tanah. Kalau kita pergi ke negara macam Saudi contohnya, mungkin di negara kita terowong, kan? Kita nak melepasi satu bukit yang besar, maka laluan yang paling mudah untuk menyampaikan kita ke seberang sana adalah melalui tunnel itu. Maka ia dibuat oleh para engineer, bolehkan kita menembusi ke arah sana dengan cepat tanpa perlu menaiki atau melalui jalan yang lebih jauh. Maka nafkah yang dilakukan oleh Allah itu, apabila kita melakukan satu, pahalanya direct sampai kepada kita, sampai kepada Allah, memudahkan kita untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Kemudian dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa-apa barang yang baik dari rezeki yang kau nafkahkan untuk sebenarnya adalah untuk dirimu sendiri,
dan kau tidak menafkahkan melainkan kerana mengharapkan keridhaan Allah, juga barang-barang yang baik yang kau nafkahkan itu nescaya akan dibayar balik kepadamu dan kau tidak akan dianiaya. Salah satu perkataan infak yang dimaksudkan adalah sedekah. Sedekah ni kata para ulama, contohnya Al-Imam Al-Asfahani dalam Mufradat, kenapa dinamakan sebagai sedekah ya? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, contohnya dalam surah Taubah. Sedekah ni daripada perkataan sad dal qaf. Sad dal qaf ni berarti benar. Bila seseorang menginfakkan hartanya kerana dia meyakini dengan penuh keyakinan, kebenaran bahawa apa yang dia berikan itu tidak akan kerugian, bahkan Allah akan lipat gandakan. Jadi itulah salah satu penggunaan perkataan sadaqatun, datang perkataan sad dal qaf. Dan sifat-sifat para anbiya, satu sekali siddiq, amanah, tabligh, fatana. Jadi siddiq itu datang perkataan yang sama dengan sedekah. Itu orang yang membenarkan Allah SWT, maka dipanggil dengan siddiq. Abu Bakar pun mendapat julukan nama seperti itu, as-siddiq. Dalam Quran pun Allah menyatakan Nabi Yusuf pun seorang, Yusuf ayuhas siddiq. Yusuf adalah seorang Nabi yang mempunyai pangkat yang tinggi di salah satu kualitinya adalah benar. Lagi Allah berfirman tentang kepentingan infak, sedekah ataupun wakaf atau apa juga dengan pemberian kita untuk orang lain. Allah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Barang-barang yang baik apa sekalipun yang kau nafkahkan, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini 3 potong ayat yang dikemukakan oleh Al-Imam untuk memberikan satu kefahaman yang lurus terhadap kepentingan sedekah sebelum beliau memasuki perbincangan melalui hadis. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila kita nak menyampaikan apa-apa sekalipun kepada orang, tazkirah ke apa ke, dahulukan dia dengan ayat-ayat daripada Allah, bawa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah kita bawa pandangan para ulama, dan penghujung barulah kita beri pandangan kita. Jangan sebaliknya. Jadikan hujah daripada hadis itu teras kepada bicara kita, tuan-tuan ya. Bawakan hadis yang pertama, kepentingan infak, sedekah, sifat pemurah ini. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaihi. Dalam hadis ini tidak ada rasa hasad yang dibolehkan melainkan kepada 2 jenis manusia. Yang pertama, manusia seorang yang diberikan Allah harta kepadanya, digunakan harta itu untuk tujuan kebaikan dan juga perkara-perkara kebenaran. Yang kedua, seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, maka dia mengambil kesempatan, peluang yang ada dengan ilmu yang Allah berikan itu, dia menggunakan peluang tersebut untuk mengajar kepada orang siang dan malam. Tuan-tuan tahu kan, dalam Islam ni, contohnya Universiti Al-Azhar yang telah pun dibangunkan lebih ratusan tahun dah lalu, setengah mengatakan lebih 1000 tahun yang lalu. Sebenarnya sebelum Universiti Azhar ni ada universiti Islam yang lain. Sebagai contohnya ada universiti namanya Qurawiyin, ada universiti namanya. Ini 3 obor penting untuk universiti Islam yang ada di dunia sebelum Universiti Azhar. Universiti Zaituna, Universiti Qurawiyin. Tuan-tuan, kesemua universiti ini dibangunkan oleh infak orang ramai. Contohnya Universiti Qurawiyin, dia dibangunkan oleh seorang perempuan yang menginfakkan rumahnya sendiri, tanah sendiri daripada kocik dia sendiri untuk menjadi tempat permulaan menuntut ilmu. Mana dia universiti barat yang dibanggakan? Sebenarnya umat Islam telah memulakan institusi pengajian ni seawal kedatangan Rasulullah ke Madinah, tuan-tuan. Itulah masjid yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW itu, dan sebahagian besar infaknya daripada Abu Bakar As-Siddiq, saudagar yang kaya itu, dan juga Uthman bin Affan. Sebenarnya ia adalah universiti yang pertama dalam dunia. Lebih 1000 bukan barat yang mendakwa universiti mereka yang pertama. Rasulullah sendiri telah mendidik para sahabat menjadi ambassador, duta kepada ilmu itu, untuk disalin, ditulis segala ilmu dalam bentuk berbagai-bagai disiplin, tafsirnya, hadisnya, fiqihnya, kemudian dijadikan mazhab, dibentuk mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Itu semua curahan ilmu daripada zaman para sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan bahawa institusi ilmu yang berkembang daripada zaman Masjid Nabawi lagi sampai kepada Azhar, dan sebelum itu Qurawiyin dan Zaituna, ini semua adalah universiti yang dibangunkan di atas infak orang ramai, tuan-tuan.
Malahan Universiti Al-Azhar pada hari ini, kalau anak-anak kita, saudara-saudara kita pergi belajar di sana, bayarannya murah sangat. Hanyalah untuk membeli dosia, membeli kurasa, beli buku tulis untuk diri sendiri, pendaftaran, itu saja. Yang lain semuanya free. Bayangkan berapa lama, berapa ratus tahun universiti ini telah berkhidmat untuk umat Islam, melahirkan para sejarawan, ilmuwan, fuqaha, mufassirin, muhaddithin. Maka dia satu tanggungjawab kepada kita untuk merasa jealous kepada orang yang dengan wang yang dia ada mampu untuk memberikan nafas kepada perjuangan umat Islam, memberi kuatan kepada umat Islam. Maka orang sebegini kita patut rasa envy pada dia. Panggil bahasa Arab ghibtah. Hasad yang dimaksudkan di sini iaitu ghibtah, yaghtabit, maknanya mereka merasa jealous, nak menuruti, mencontohi semangat infak yang dilakukan oleh orang-orang yang salih ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, hadis yang berikutnya, qala Rasulullah SAW, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahad illa wa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Rawahul Bukhari. Nabi SAW sabda, siapa di antara kamu yang semua yang harta orang yang mewarisinya dianggap lebih dicintai daripada hartanya sendiri, maknanya harta orang lain lebih disukai daripada harta dia sendiri. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tiada seorang pun di kalangan melainkan dia mencintai hartanya sendiri lebih daripada harta orang lain. Tentulah dia bangga dengan hartanya sendiri banding dengan harta orang lain. Maka Nabi SAW telah pun memberi satu jaminan, penjelasan, sebenarnya apa yang kau kirimkan kepada sedekah yang kau lakukan itu kau. Manakala yang kau tinggalkan, yang kau nikmati sekarang belum tentu milik kau. Mungkin sebentar lagi engkau akan digelar almarhumah. Maka kereta, wang di bank, pakaian, apa sahaja yang kau miliki bukan milik kau sebentar lagi agaknya. Memang betul begitulah tuan-tuan. Jadi apa yang kau kirimkan dalam bentuk sedekah, wakaf yang kau lakukan, itu yang akan menjadi bahagianmu, confirm di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia telah dikirim kepada Allah terlebih dahulu sebelum engkau mati. Yang kau miliki padanya, kau rasa milik engkau, belum tentu milik engkau sebenarnya. Itu maksud hadis Nabi SAW yang kedua. Yang ketiga, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin. Hadis ini riwayat Adi bin Hatim At-Tai. Kenal Hatim At-Tai ini adalah seorang Arab yang sangat terkemuka dari sudut infaknya, sampai orang Arab menjadikan satu bidalan, tamsilan, perumpamaan. Mereka berkata ajwadu min Hatim. Ajwadu min Hatim, ada tak siapa lebih pemurah daripada Hatim? Hatim ini terlalu pemurah. Dia menggunakan wang dia untuk membantu orang susah, membantu orang sakit, membuat rumah-rumah tumpangan secara free, duduk orang ramai. Ada orang nak berkahwin, dia baginya wang, dibelanjakan. Tapi Hatim ini mati dalam keadaan belum Islam. Anaknya Adi bin Hatim ini yang sempat masuk Islam dengan Rasulullah, mereka ni daripada keluarga Kristian Arab, tuan-tuan. Jadi Adi bin Hatim ini yang terkemuka dengan semangat sedekahnya dia juga. Maka Nabi SAW telah pun berkata kepadanya dan dipesan kepada semua pengikut dia daripada kalangan Bani Tai itu, ittaqun nara walau yashiki tamratin. Aku dengar daripada Rasulullah SAW pesan, takutilah kamu daripada dibakar oleh api neraka, walaupun apa yang kamu lakukan itu benda yang kecil, seumpama sedekah dengan separuh daripada tamar. Tamar itu buah kurma, secubit daripadanya, sebahagian daripadanya, itu yang sedekah. Mudah-mudahan Allah akan selamatkan kau dari menjadi bahan bakaran api neraka. Jadi api neraka ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, di kalangan para sahabat, para tabi'in menceritakan bagaimana Zamakhsyari berkata neraka yang dinyalakan oleh Allah itu, Allah bagi kepada kita nikmat sedikit untuk kita mengetahui tentang panasnya neraka itu. Allah berikan sedikit daripada api. Afara'aytumun nar allati turun. Kamu lihat menyalakan api yang kita guna untuk bakar. Barulah makanan jadi enak, baru nasi itu masak contohnya. Elektrik yang dibekalkan itu sebahagian daripada api, tenaga. Maka Allah beri sedikit untuk kita rasa. Kalau kena pada kita pun kulit boleh mengelupas, kena pada muka boleh mengelupas. Itu hanya 1/70 daripada apa yang ada di akhirat. 70 kali lebih panas. Api neraka itu diceritakan bagaimana dinyalakan, warnanya bertukar menjadi kebiruan, kemerahan, kehitaman.
maka peringkat-peringkat pembakarannya. Maka dengan sebab itu digalakkan, dituntut kita untuk melakukan sedekah walaupun pada bahagian yang sedikit, bukan pada banyaknya, daripada ikhlasnya. Maka ia mampu menyelamatkan kau dari menjadi bahan bakaran api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Dalam hadis yang keempat, an Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la, muttafaqun alaihi. Tak pernah dalam kehidupan Nabi ini apabila baginda diminta sesuatu perkara, Nabi mengatakan, menjawabnya dengan tidak. Apa saja yang dikatakan orang, Nabi akan bingkas, bangun, memberikan. Apa yang diminta itu tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Termasuklah apa-apa yang diminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa wa malakani yanzilani fayaqul Allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, Nabi SAW menyatakan sebenarnya setiap hari ada 2 malaikat yang akan turun untuk mendoakan bagi mereka yang memberikan infak, memberikan sedekah. Ya Allah, berilah kepada fulan itu yang telah melakukan sedekah, infak, wakaf, berikan kepadanya ganti yang lebih baik. Manakala seorang malaikat lagi akan mohon kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang kedekut itu kehancuran pada hartanya. Maknanya dalam konteks kehidupan, orang yang rajin memberi sedekah, bantuan, infak, ke Allah akan sentiasa menggantikan untuknya apa yang diinfakkan itu. Dia datang dalam berbagai-bagai format lah tuan-tuan. Mungkin datang dalam bentuk ketenangan, sebahagiannya datang dalam bentuk kebahagiaan, sebahagiannya datang dalam bentuk kekayaan, sebahagiannya datang dalam bentuk kesihatan. Pernah tak kita melawat orang sakit, sakit tenat, sakit penyakit-penyakit yang menakutkan? Tentu kita merasa takut. Kita ni kalau pergi menziarahi orang sakit yang sakit tenat ni, digalakkan untuk berdoa dengan yang saya pernah ajar kepada tuan-tuan. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala kabi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maksudnya, ya Allah, alhamdulillah, syukur pada Engkau yang telah memberi kesihatan kepadaku daripada apa yang menimpanya. Sungguhnya Allah telah melebihkan aku atas ciptaannya makhluknya yang lain banyak darjat. Kalau seseorang mengamalkan doa ini, dalam satu hadis mengatakan Allah akan selamatkan dia dari penyakit yang menimpa orang itu. Tapi kita bacalah dalam keadaan tidak melukakan perasaan orang yang sakit itu. Tambahan pula kalau dia faham bahasa Arab, itu adabnya. Kalau kita melihat orang kemalangan yang raya, kita bantu untuk selesaikan, kita amalkan doa ini, insya-Allah Allah akan selamatkan kita daripada bahaya kemalangan yang berlaku pada orang itu tidak akan berlaku. Syafaat yang ada dalam grup ini selalu update kita dengan doa-doa yang saya ajar. Nanti boleh updatekan lagi sekali. Mungkin ada jemaah baru yang tidak belajar lagi doa yang pernah saya ajarkan ni tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini mengajar kita bahawa orang yang rajin memberi, Allah akan beri kepadanya keberkatan, ganti yang lebih baik. Janganlah kita ni berkira-kira dengan Allah sangat. Tak salah dalam bab niat. Jumhur ulama mengatakan kalau kita melakukan satu perkara dengan kepelbagaian niat, tak ada masalah. Tak semestinya satu niat. Contohnya ada orang pada ini nak bersyukur atas nikmat sihat, juga nak minta pada Allah kekayaan, juga nak ajar anak-anaknya juga untuk sembahyang duha. Banyak niat yang diletakkan. Tak salah, tak salah. Kita berniat, ya Allah, aku lakukan satu duha ni, kayakanlah aku supaya aku tak minta-minta pada orang. Aku nak jadi tangan yang di atas pada orang. Harus, tak ada masalah dengan Allah SWT. Asal saja jangan kita berkira-kira dengan Allah. Kalau dah berkira-kira, kita bimbang, kita sudah luput perasaan ikhlas itu. Ya, tuan-tuan yang mulia kat Allah sekalian. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala anfiq yunfaq 'alaika, muttafaqun alaihi. Dalam satu hadis daripada Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan kepada para sahabat, berilah infak, nanti Allah akan bagi kepada engkau gantian daripada apa yang kau nafkahkan itu. Allah ganti balik harta yang telah engkau berikan itu. Tuan-tuan, kalau kita membaca kisah para ulama, para tabi'in, kita akan dapati keajaiban yang luar biasa kepada sifat infak mereka. Sebagai contohnya, saya nak cerita pada tuan-tuan kisah seorang ulama hadis yang terkemuka bernama Da'laj bin Ahmad bin Da'laj. Pelik namanya, Da'laj bin Ahmad bin Da'laj. Kepemurahannya luar biasa sekali. Namanya sentiasa kita akan dapat lihat dalam kitab-kitab hadis.
Ulama yang terkemuka ni merupakan seorang businessman, kaya raya tuan-tuan ya. Beliau nak ceritakan kekayaannya. Satu hari di Baghdad, ada seorang datang sembahyang Jumaat di kalangan anak muridnya kerap datang awal Jumaat. Dia akan datang Jumaat awal. Siapa yang datang awal, dia seperti menyembelih seekor unta, dalam hadis mengatakan ka'anna qarraba badana. Selepas itu, waktu yang kedua adalah seperti seorang yang qarraba bakara, seperti dia menyembelih seekor lembu. Yang ketiga macam seekor kambing. Yang keempat seperti seekor ayam. Yang kelima seperti telur ayam, nilai di sisi Allah. Makna waktu awal, lebih awal datang sembahyang Jumaat lebih baik. Maka anak murid kepada Na'laj ini, seorang daripadanya rajin datang sembahyang awal Jumaat. Pada hari itu dia terkejut melihat ada orang mendahuluinya datang Jumaat. Allahu Akbar, ada orang mendahului aku, tak apalah. Dia pun duduk dalam masjid itu, baca Quran, baca surah Al-Kahfi, sembahyang sunat, agaknya begitulah, zikrullah, sehingga masuk Jumaat. Dan orang yang datang awal daripadanya pun sembahyang. Tiba-tiba menjelang solat Jumaat, didapati orang yang mendahuluinya itu tidak sembahyang Jumaat. Allah, pelik kan tuan-tuan? Lepas salat Jumaat, dia pun menegur orang itu, Fulan, engkau datang awal daripada aku, engkau tak sembahyang Jumaat Fulan. Mana boleh Fulan, berdosa Fulan, engkau dah masuk wajib, engkau tak sembahyang Jumaat. Hukumnya haram, kau meninggalkan Jumaat, engkau berada pula tu dalam masjid. Maka orang tu menjawab, sahabat, saya nak beritahu kepadamu, sebenarnya aku daripada minggu lepas, aku berada di masjid ini. Aku mengurung diriku dalam masjid ni, kuarantin dalam masjid. Kerana aku takut nak keluar, kerana aku punya banyak hutang. Dan antara orang yang aku berhutang dengannya adalah Imam Da'laj bin Ahmad bin Da'laj. Tak kala aku sembahyang sunat, aku pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ternampak di belakang aku ni Imam Da'laj. Oleh kerana hebatnya rupa orang alim itu, aku rasa takut yang amat sangat. Maka aku terkencing Fulan dalam masjid. Allahu Akbar, terkencing je. Imam Da'laj ni baik, takkanlah dia nak aniaya kau. Aku berhutang dia banyak. Aku takut diminta pada aku tak keluar dari masjid ini kerana aku mengharapkan makan orang dan sebagainya. Aku takut jumpa orang dan hutang aku banyak. Aku pula tengah nak sembahyang menampak dia. Oleh kerana nampak dia ketakutan menguasai aku terkencing dalam masjid Fulan. Allah Fulan, kesian kau Imam Da'laj ni. Ginilah aku aturkan pertemuan dengan kau. Aku yakin Imam Da'laj ni ada jalan keluar. Maka pertemuan pun diatur tuan-tuan. Imam Da'laj pun terkejut mendengar kata anak muridnya bahawa Fulan itu ketakutan terhadapnya sampai. Dan Imam Da'laj berkata, adakah engkau berhutang dengan aku? Ya. Oh, banyak tuan, 300 dirham ataupun 100 dirham. Tuan-tuan, satu jumlah yang banyak. Macam kita ibaratnya macam 300 ribu lah, 150 ribu, 300 ribu, macam itulah anggarannya tuan-tuan. Maka Imam yang mulia ni berkata kepadanya, walaupun kau hutang aku tak pernah ingat dan aku pun tak pernah minta. Tapi kenapa kau takut sangat kepada aku? Kalau Tuan Guru, sebenarnya saya bukan saja hutang dengan Tuan Guru, saya hutang juga dengan orang lain. Kini anak isteri saya pun tak teratur kehidupannya. Begitulah jawapan dia lebih kurang. Imam Da'laj dengan segera menghalalkan jumlah sebanyak 50,000 dirham itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ingat ni jumlah ni macam kita macam 150,000 ringgit. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Begitu mulianya hati Imam Da'laj ini. Orang itu pun nak beredar pergi, tapi wajahnya masih lagi mempamerkan sekolah ulah masih tak beres lagi, ada hutang lain agaknya. Imam Da'laj memanggilnya dan berkata kepadanya, engkau nampaknya? Ya Tuan Guru, saya masih ada hutang dengan orang lain. Maka dia pun memanggil seorang daripada khadamnya, Imam Da'laj ini, panggil pembantunya, mari sini kau, bagi kepadanya semisal apa yang aku halalkan. Maka pada hari itu saja orang ini mendapat wang seolah-olah nilainya, benefitnya tuan-tuan macam 300,000 ringgit kita. 150,000 dihalalkan, 150,000 lagi adalah sedekah Imam Da'laj untuknya mengeluarkan dia daripada kesusahan-kesusahan hidupnya tuan-tuan. Tentulah pada hari ini kita tak mampu nak mencontohi orang-orang yang begini tinggi makamnya di sisi Allah kan tuan-tuan. Saya sendiri pun rasa lemah di saya untuk sampai ke tahap itu. Tapi jangan abaikan. Ma la yudraku kullu la yutraku julluh. Kalau tak boleh buat semuanya, buatlah apa yang mampu dalam ruang lingkup yang ada. Jadi dalam hadis yang berikutnya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Abdullah bin Amr bin Al-As ini berkata, seorang lelaki datang bertemu Rasulullah dan bertanya, apakah amalan Islam ini yang terbaik wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, bagilah makan pada orang dan bagi salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tak kenal. Maknanya bagi makan ni, bagi sedekah lah tuan-tuan.
Kita mungkin tak kemampuan untuk bagi wang banyak. Macam orang kaya boleh bina masjid, boleh bina jambatan, boleh hantar orang beasiswa bagi kepada anak-anak belajar di universiti. Tentulah kita tak mampu nak buat seperti itu. Maka tolonglah jangan abaikan peluang bagi makan kat orang. Bagaimana nanti habis PKP nanti, anak-anak kita nak pergi sekolah contohnya, kita menyediakan makanan untuknya, ajar dia untuk sedekah. Ni ibu bekalkan kau untuk roti, untuk kau roti, ini untukmu, ini bagilah kepada orang yang susah nak. Tak kira lah. Jangan kau tanya pula dia berapa pendapatan bapaknya, B40 ke M40 ke, tak perlu, bagi saja. Tanda orang ni susah, kau lihat dia tak makan tengah hari, tengok pakaiannya kotor, tengok dia tak bergaul dengan orang, tengok dia inferior tinggi, bagi kepada dia. Latih daripada kecil anak kita untuk dibangunkan jiwa kepimpinan menerusi teladan, tuan-tuan. Kepimpinan yang berasaskan kepada kasih sayang. Kepimpinan yang bersifat dengan sifat keprihatinan kepada orang lain. Baik. Jadi ini antara wasiat Nabi kita SAW. Yang berikutnya hadis yang ke-8, anhu qala Rasulullah SAW arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiq maw'udiha illa adkhalahu Allah Ta'ala bihal jannah. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ada 40 amalan yang setinggi-tingginya adalah meminjamkan kambing untuk diambil susunya. Tiada seorang pun mengamalkan dengan satu perkara daripada 40 perkara itu melainkan Allah memasukkannya dalam syurga. Meminjamkan kat sini berarti dalam kehidupan kadang-kadang kita ada expertise yang tertentu. Kita salurkan kemahiran itu kepada orang yang memerlukan. Sebagai contohnya kita tahu ada orang ibu tunggal sebagai contohnya. Anak-anaknya perlukan persekolahan, kita nak bagi wang setakat mana yang kita boleh bagi. Kita bekerja di bank dan kita tahu di peluang di bank ni ada pinjaman tertentu. Orang bekerja dekat Amanah Ikhtiar Malaysia, orang bekerja dengan Tekun, orang bekerja dengan agensi-agensi tertentu yang boleh memberikan bantuan, maka kita mudahkan orang-orang ni, tuan-tuan. Beri kepadanya laluan, tunjukkan kepadanya, beri kepadanya lead untuk dia boleh pergi ke tempat-tempat itu dan berdaya maju dalam hidupnya. Kalau kita bekerja dalam agensi-agensi ada pada ini, bank-bank yang ada, lebih banyak lagi tanggungjawab yang boleh kita berikan, yang boleh kita salurkan. Masya Allah, pada ini pusat zakat pun mainkan peranan yang sangat penting kepada orang Islam. Ada pusat zakat yang bekalkan apa dipanggil? Food truck untuk orang belajar berniaga, dia bagi training kepadanya. Maka ini semua termasuk dalam konteks meminjamkan orang satu-satu kepakaran. Dalam pemberitahuan Nabi kat sini, as simple as bagi kambing. Dan kambing itu boleh diambil susunya ataupun dengan memberi kepadanya satu kemudahan yang dengannya dia boleh berkembang dalam hidupnya. Maka kita telah menunjukkan kepadanya jalan keluar. Kan orang putih mengatakan, daripada kita bagi ikan, baik kita bagi fishing rod, kan? Kita bagi, daripada bagi joran kepadanya, dia boleh tangkap ikan, dia boleh jual, dia boleh makan dan sebagainya. Bukan untuk kita bagi di ikan semata-mata. Maka ajar orang hidup ini untuk keluar dari masalah kemiskinan, kesusahan dan sebagainya. Ya, Sofi Sidikin ada, Yazad, Zainab, alias. Jadi dapat panjang-panjanglah video ni kepada seramai mungkin, sharekan kepada orang lain. Mudah-mudahan mereka dapat melihat peluang membantu bekerjasama dengan Yayasan Budi Ihsan yang pada ini berusaha untuk jadi benteng terakhir kepada umat Islam, orang yang memerlukan untuk dibantu mereka ni. Hadis yang ke-9, Nabi Umama Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya ibn Adam, innaka an tabdhul al-fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulam ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Rawahu Muslim. Daripada Abu Umama Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, wahai manusia, jika engkau memberikan apa-apa yang kelebihan padamu, sebenarnya hal itu lebih baik untukmu daripada engkau tahan. Tidak engkau berikan siapa pun, maka hal itu menjadikan keburukan buatmu. Engkau tidak akan tercela kerana kecukupan, maksudnya menurut syariat engkau tidak dianggap salah jikalau kehidupan itu dalam keadaan cukup dan tidak berlebihan. Lagi pula, mulailah membelanjakan nafkah kepada orang yang kau perlu nafkahkan. Tangan yang di atas sebaik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi bantuan orang lebih baik daripada meminta kepada mereka. Jadi dalam hidup ni kita kena buat satu costing, tuan-tuan. Kena lihat expenses kita, income kita, berapa baki yang terakhir. Gaji kita masuk, saya income berapa, tengok pendapatan kita, apa yang kita spend dalam kehidupan kita. Mungkin buku anak-anak, susu, keperluan itu, makan dan sebagainya.
Tengok daripada baki RM100, RM200, RM300, daripada jumlah baki itu untuk kita simpan di tempat untuk pergi haji dan sebagainya, berapa peruntukan yang kita nak bagi ke orang memerlukan? Adakah RM10, RM20, RM30? Jadi kita buat satu taksiran yang tepat ataupun dekat-dekat dengan tepat. Ini orang putih panggil P&L lah tuan-tuan, balance sheet, profit and loss. Apa saja kita buat tentu ada P&L dia. Maka gaji kita yang kita dapat pun lihat keperluan kita berapa, kemudian apa yang lebih yang ada, surplus yang ada, macam mana cara kita nak belanjakan. Kalau kita ada kelebihan di sudut harta wang yang kita miliki, wang income ini, lihat berapa peruntukan untuk Islam, bantuan, sedekah, wakaf yang kita nak. Tuan-tuan ni boleh laksanakan. Jadi maksudnya sini, kalau kamu hidup ni memang cukup-cukup makan saja, itu tak mengapalah. Tapi hidup ada kelebihan daripada pendapatan itu, berilah kepada Islam. Berapa persen yang kamu nak bagi? Kalau kita nak bandingkan kehidupan kita dengan para sahabat, tentulah kita tak mampu. Macam Abu Talhah radhiyallahu anhu, ketika turun ayat dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun daripada surah Ali Imran itu, kamu tidak akan mencapai martabat iman yang paling tinggi sampai kamu memberikan apa yang paling kamu sayang. Abu Talhah Allah, kebun kurma sesatunya yang dia ada, yang paling banyak buahnya, paling hebat airnya, itu yang diwakafkan untuk Islam. Sampai Nabi tolak dan kembalikan kepada keluarganya, tuan-tuan. Kerana bimbang nanti Abu Talha jatuh miskin kerana sumber pendapatannya sudah hilang. Nabi menasihatkannya untuk buat ikut kemampuan. Jadi ini kelebihan para sahabat. Kita tentulah tidak mampu menandingi mereka, maka kita cubalah buat apa yang kita, dengan syarat kita mesti buat satu estimation, tuan-tuan, buat kajian betul-betul pada pendapatan kita, berapa kita nak sedekah. Kerana kalau kita tak buat begini, kerugian yang ada itu dinyatakan Nabi SAW. Baik, hadis yang berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa atahu wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra wa in kana rajulun la yusimu ma yuru ila dunya fama yalbath illa yasiran hatta yakuna al-islam ahab ilaihi min ad-dunya wa ma 'alayha, rawahu Muslim. Tidak pernah Rasulullah SAW diminta untuk kepentingan Islam, melainkan baginda tentu akan memberinya. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis ini, datang seorang yang baru masuk Islam meminta kepada Rasulullah, katanya susah, maka Rasulullah telah memberikan kepadanya unta sebanyak satu lembah yang ada di antara dua gunung. Bayangkan berapa banyak kambing yang diberikan kepada beliau. Rasulullah telah beri kepadanya kambing sejumlah lembah sebanyak ratusan ekor kepada orang miskin ini, kepada sahabat yang masuk Islam ini, sehingga dia pulang kepada kabilahnya berkata, masuklah kamu ke dalam Islam kerana aku kenal Muhammad, seorang yang pemurah, kepemurahannya luar biasa sekali, memberi seolah-olah dia tidak takut jatuh miskin. Jadi itu sebabnya kita dapat lihat begini cara Nabi memenangi hati para sahabat. Ada di kalangan mereka yang masuk Islam dengan niat untuk dapat harta dunia, tetapi bila Nabi telah mentarbiah, mendidik mereka menjadi Islam lebih daripada perkara-perkara lain. Dalam riwayat oleh Imam Muslim kat sini, mungkin Nabi beri itu pada peringkat awal, hakikatnya adalah untuk menjinakkan mereka, melembutkan hati mereka, sehingga mereka masuk Islam dan kemudian belajar Islam, baru mereka sedar rupanya harta ni tak pergi mana. Yang lebih penting adalah tentang Islam, menyayangi Islam, mempertahankan Islam, memperjuangkan hidup berdasarkan Islam. Yang itu akan datang bersama-sama. Jadi para sahabat ini, walaupun pada peringkat awal mereka ini di kalangan orang tak pendidikan, datang di kalangan orang-orang badui, datang jumpa Rasulullah, minta harta, Nabi bagi, melimpahkan kepada mereka. Akhirnya mereka pun sedar itu semua adalah satu keperluan dunia, bukannya tujuan untuk kita kejar sepanjang hidup kita. Ini ulasan daripada perawi hadis. An Umar radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallam qasman faqultu ya Rasulullah la ghairu haula'i kanu ahaq bihi minhum qala innahum khayyaruni baina an yasaluni bil fuhshi fa'utiyahum aw yubakhiluni wa lastu bibakhilin. Daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah membahagikan satu pembahagian, lalu saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya selain yang Tuhan berikan itu, itulah yang lebih berhak daripada mereka yang Tuhan beri itu. Baginda lalu menjawab, sebenarnya mereka itu, iaitu yang diberi, memberi pilihan kepadaku, apakah mereka minta kepadaku dengan jalan yang tidak baik, seolah-olah memaksa-maksa, kemudian aku berikan kepada mereka, ataukah mereka menyuruh saya untuk menyuruh aku untuk berlaku bakhil,
sedangkan aku ini bukanlah seorang yang bakhil. Maka bila orang datang minta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak berlengah-lengah, tidak menanti-nanti, terus saja bagi. Jadi ini memberi pengajaran kepada kita, tuan-tuan yang mulia sekalian. Kalau orang minta bantuan, nak bagi-bagilah. Jangan kita susah-susahkan orang. Ya, ini dalam konteks kehidupan kita pada ini. Mungkin orang yang beruang, bukan beruang orang yang punya wang, yang ada duit. Orang pun tengok kereta kita, gaya hidup kita, rumah kita, orang tak minta sedekah. Kita tahu. Bagilah apa yang kita perlukan. Jangan pula cakap habis orang, isi borang dulu. Nak minta peribadi, nak minta personal pun nak kena isi borang apa. Jadi orang yang menanggung-nanggungkan ni biasanya tak bagi, tuan-tuan. Jadi kita apa yang ada, bagi ikut kemampuan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi nak bagi, bagi terus. Bagi ikut kemampuan. Ada seorang sahabat saya, seorang usahawan terkemuka. Ini bagus juga pedoman yang diberikan. Dia kata, Ustaz, saya duduk di kawasan, satu kawasan lah dalam Malaysia ni. Orang suka minta-minta lah, Ustaz. Saya macam-macam perkara saya bagi. Kadang hati ni rasa terluka juga. Kerana orang minta ni tak berubah-ubah cara hidupnya. Kalau dia minta tu dalam konteks benda musibah berlaku, kita faham lah, Ustaz, kan. Contohnya dia bawa kereta aksiden. Itu tak ada siapa pun jangka ia boleh berlaku. Tiba-tiba diagnose orang keluarganya sakit, dia pun kesempitan, duit dia tak cukup mana, kita faham lah. Tapi kalau tiap-tiap tahun datang jumpa kita anak nak sekolah, tak ada duit, tiap-tiap tahun datang jumpa kita anak nak berkahwin, tak ada duit, ini tak berkena lah. Ini sahabat saya cerita lah. Oh, betul juga kata-kata ini. Dalam hadis memang mengatakan kalau orang minta pada kita, berilah kepadanya walaupun dia datang menaiki kuda, maknanya menaiki kereta mewah, kerana mungkin bukan kereta dia, mungkin kereta orang, mungkin dia jadi driver dan sebagainya. Tapi sampai bila kita nak kena bagi orang seperti ini, minta kerjanya. Maka sahabat saya ini berkata, kalau begitu saya letak dalam kocek saya sikit je, Ustaz, RM10, RM20. Saya hanya berurusan dengan kad saja, online saja. Dalam kocek saya RM10, orang minta, nak ambil RM10. Maka hati kita taklah terasa sangat. Betul juga. Kalau orang ini betul-betul memerlukan, takkanlah benda-benda yang berlaku tiap tahun berulang-ulang itu disamakan dengan aksiden, kan, Ustaz? Aksiden maknanya benda berlaku secara kemampuan kita untuk mengatur. Macam tadi, gajinya cukup, tiba-tiba aksiden. Kita kena bantulah. Ataupun gajinya cukup saja, tiba-tiba sakit dan kena dapat rawatan. Mungkin kita kena bantulah. Selepas dia dapat bantuan daripada mana pihak tak cukup, kita support lah. Gitu juga ada seorang sahabat saya. Beliau ni adalah toki, seorang ahli perniagaan yang besar. Dia berurusan dengan banyak transport. Maka antara sikap driver-drivernya, lori-lori ini suka minta daripadanya. Datuk, duit Datuk, nak pergi sekolah, nak ni. Sekali kita ulur RM50, pekerja ada 500 buah lori, boleh tahan juga, Ustaz. RM50 kali 500 berapa? Padahal anak-anak mereka yang sekolah tahfiz saya ada tanggung. Mereka yang sakit saya tanggung. Ini lain pula ceritanya majikan yang hebat ni. Maka dengan sebab itu pun saya tak bawa duit dalam kocik, Ustaz. Tengok dalam kocik duit cukup je. Pergi tempat minyak, isi kereta minyak, petrol, kita pakai kad. Maka dalam kocik ni ada RM5 saja. Adalah 50 keping lebih kurang. RM50, RM10 sikit-sikit saja. Mana yang mampu bagi RM5. Nak minum ambil RM5. Dan saya tak bawa duit dah. Minta maaf, tengok wallet tak ada duit pun dalam. Ini bergantung kepada kecekapan masing-masing, tuan. Maksud hadis ini menggalakkan kita memberi, tetapi janganlah sampai menyebabkan orang keliling kita mengambil kesempatan terhadap kita. Ataupun dalam istilah lain, menyebabkan orang itu jadi tak kreatif dan pemalas untuk berusaha. Jadi saya bukan sindir sesiapa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Jadi dalam hidup ini kita jadi al-mu'min kayyisun fatinun. Kita memang nak bantu, tapi janganlah orang ini mengambil kesempatan di atas kebaikan, kepemurahan kita pun kita tak mahu. Kerana hadis ini bukan saja mengajar kita yang memberi, tapi hadis ini menyebut jangan jadi tangan di bawah. Tangan di bawah itu tidak bagus. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala baina yasiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam makfaluhu min Hunain fa'alika al-a'rabu yas'alunahu hatta ittaruhu ila Samurah. فخطفت رداؤه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العظا نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika beliau berjalan bersama Rasulullah pulang dari peperangan Hunain, mulai ada beberapa orang Arab penduduk pedalaman meminta-minta daripada Nabi, sehingga baginda dipaksa tolak ke sebatang pokok Samurah
Lalu pokok itu pun menarik selendang Nabi, dan selendang itu terikat oleh duri-duri Nabi. Maknanya begitu sekali kelakuan orang Arab. Dalam aspek yang lain kita dapat lihat begitu penyabarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan bahawa Nabi SAW meletakkan serban di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti amalan khatib-khatib pakaikan serban begitu. Adalah juga riwayat menunjukkan bahawa Nabi memberikan serban di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak tengok cara Nabi pakai serban, ada macam-macam cara. Dalam buku bertajuk Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penulis iaitu Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Adnan Fadil menunjukkan beberapa kaedah Nabi memakai serban. Ada ekor, ada tak ada ekor, ada ekor pendek, ekor panjang. Tapi hadis yang paling banyak menunjukkan Nabi meletakkan di atas kepala baginda SAW seperti selendang begitu. Jadi serban ini ditarik oleh pokok tersebut kerana mereka menolak Nabi SAW ataupun mengepung Nabi sampai Nabi berada di pokok itu dan serban di kepala Nabi tersangkut pada pokok. Lalu Nabi pun berkata kepada mereka ketika baginda berdiri dan memegang tali untanya itu, maka Rasulullah SAW sabda kepada mereka, berikanlah kepada aku selendang aku, beri kepada aku selendang itu. Kalaulah aku mempunyai ternakan kambing, unta sebanyak duri pada pokok ini, tentulah aku akan beri kepadamu, satu pun aku tidak akan ambil. Jangan kamu semua menganggap aku ini seorang yang kedekut, pendusta dan pengecut. Jadi membegini pun ada limit dia nampaknya. Sesuai dengan gambaran dua orang sahabat saya yang saya ceritakan tadi tuan-tuan ya. Orang-orang saleh keliling kita ni, mereka mempunyai kualiti-kualiti tertentu daripada kehidupan Nabi yang mereka amalkan. Jadi kita kena kutip di sini, ambil kat orang ni sikit, ambil kat orang tu sikit, ambil kat ustaz ni sikit. Lagi banyak ustaz kita belajar, lebih baik. Kerana pernah ditanya kepada seorang imam, Imam Ahmad tak silap saya, mana yang lebih baik kita belajar daripada seorang guru yang menguasai segala jurus ilmu, bukan jurus silat jurus ilmu, disiplin ilmu, ataupun kita pergi kepada banyak lagi guru untuk kita belajar, mana yang baik? Ini pertanyaan Khatib Baghdadi kepada gurunya yang bernama Abu Bakar Al-Las. Dia bertanya kepada Syekh Abu Bakar, imamnya, tuan guru, mana yang lebih baik? Saya belajar daripada Abu Bakar Al-Barqani. Wahai tuan guru yang bernama Abu Bakar, kalau saya belajar daripada, saya pergi ke Mesir, ada seorang bernama Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman, Imam Abdul Rahman, untuk belajar hadis daripadanya, ataupun saya pergi ke Khurasan, ke Naisabur, di sana ada ramai ulama. Maka jawapan daripada gurunya Abu Bakar Al-Barqani, wahai anakku, andai engkau pergi ke Mesir, dalam perjalanan tiba-tiba Imam Abdul Rahman yang ada di Mesir yang kau cari itu meninggal dunia, maka engkau tak jumpa orang sehebat dia, rugi engkau perjalanan kau. Lebih baik engkau pergi ke Sabur. Di Sabur itu ada ratusan para ulama yang macam Abdul Rahman, engkau boleh belajar. Yang ni tak ada, engkau pergi kat ni. Lebih banyak guru lebih baik. Jangan ta'assub tuan-tuan kita anggap seorang dia guru kita, sehingga mereka berkata innaka la tadri limik hatta tadrus min indi ghairihi. Engkau tidak akan tahu kelemahan gurumu itu sehinggalah engkau belajar lebih banyak pada guru yang berbagai-bagai. Jadi kita di Yayasan Budi Ihsan ni pun ada ramai ustaz, dengarlah daripada semua. Jangan kita anggap seorang saja boleh cover segala-galanya. Takkan mungkin tuan-tuan, takkan seorang itu boleh mengetahui segala-galanya. Baik, hadis yang ke-13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nakasat sadaqatun wa ma zada Allahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jal. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu pemberian sedekah itu mengurangkan harta. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Dan Allah tidak menambahkan seseorang sifat pengampunannya, melainkan menambah pula kemuliaannya. Maknanya seorang yang rajin mengampunkan orang, Allah akan beri kemuliaan kepadanya. Siapa yang rajin beri maaf pada orang, Allah akan tambah kehebatan dirinya. Dan seseorang itu bila merendahkan diri, dia tidak merendahkan diri melainkan dengan mengharap keridhaan Allah, melainkan Allah akan angkat darjatnya. Ini dipanggil uslub dalam bahasa Arab tuan-tuan Uslub bahasa Arab ni banyak kan pendekatan istisna. Tidak buat ini melainkan itu. Macam kita sebutlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat. Ini dipanggil nafi dan juga isbat. Maka kaedah bahasa Arab ni selalu menggunakan kaedah nafi. Macam kita kata pada isi kita lah, sayang, tak ada seorang pun abang sayang kat dunia ni melebihi engkau. Macam tu. Maka demikian juga dalam konteks pendekatan maksud hadis ini,
Tidaklah seseorang itu bersedekah, melainkan Allah tambah keberkatan baginya. Tidaklah seseorang itu mengampunkan orang, melainkan Allah tambah kemuliaannya. Tidaklah seorang itu tawaduk kerana Allah, melainkan Allah. Maksudnya begitu. Jadi sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangkan nilai harta kita. Dia akan tambah keberkatan dalam berbagai bentuk. Nanti kita lihat lagi banyak hadis yang menceritakan kelebihan sedekah. Al-Imam Asy-Syaukani meletakkan dalam bukunya bertajuk Tuhfatul Zakirin, ada lebih kurang 70 kelebihan orang bersedekah. Orang yang memberi, tuan-tuan. Berikutnya, an Abi Kabsyah Amr bin Sa'al Al-Mari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihin wa uhaddithukum hadithan fahfazuh. Ada 3 perkara yang aku nak cerita pada kamu. Tidaklah harta seorang itu menjadi kurang sebab disedekahkan. Hari ini panjang, saya baca terjemahannya terus. Tidaklah seorang hamba dianiaya dengan satu penganiayaan dan dia bersabar menderitainya, melainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya. Juga tidaklah seorang hamba itu membuka pintu permintaan, melainkan Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan. Ini jawapan kepada persoalan kita tadi. Maksud hadis ini, seseorang yang memberi sedekah, Allah tambah kemuliaan untuknya. Yang kedua, seorang yang menahan dirinya daripada buat perkara-perkara yang haram, walaupun dia ditindas, dizalimi, dianiaya, Allah pasti akan memuliakan dirinya. Dan yang ketiga, seseorang yang sentiasa meminta-minta, tak cukup-cukup, asyik minta. Dia pergi kat sini diminta, dia pergi kat sana diminta, dia kenal nombor telefon itu, dia SMS minta, tak berhenti-henti minta. Maka orang ini Allah akan menjadikan dia bertambah miskin setiap hari. Ingat tuan-tuan, ni amaran. Kita bila mengambil bantuan sebagai contohnya daripada zakat, maka ingatlah itu amanah orang ramai. Kita ambil dengan niat untuk berdaya maju. Alhamdulillah, pusat zakat bagi aku sebuah van. Aku nak jadikan van ni kenderaan menghantar anak-anak pergi ke sekolah. InsyaAllah aku berniat tahun depan aku beli sebuah lagi dengan hasil pendapatan ini. Aku mula berniaga dan aku pula keluar zakat. Dan orang lain pula aku akan ajar mereka macam mana nak jadi businessman transport contohnya. Maka tuan-tuan, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Keliling kita ada banyak contoh untuk kita ikuti tuan-tuan. Pengangkutan orang Islam yang berjaya, transport, ekspres, banyak. Ada seorang sahabat saya memiliki bas ekspres. Lebih kurang 100 buah dia ada. Dia bercerita, ayahnya mati masa dia kecil, dia jual buah. Jual buah ni, dia perishable, dia cepat rosak. Lalu dia memfikir nak buat macam mana. Maka pada tahun 80-an itu, dia mendapat permit kebenaran lorinya yang ayahnya tinggalkan sebagai pesaka itu. Dia ambil amanah tersebut dan dia pergi ke KL, tukar lori ni tadi menjadi bas. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Maka jadi bas kilang. Bas kilang pula, bila bawa orang pergi kilang, bergaduh dengan bas kilang yang lain, mungkin berebut dan sebagainya, maka tak best, tak syok bekerja. Kemudian tukar pula profession, bas kilang yang pengalaman menguruskan orang ni, bagi orang bekerja, jadi bos pula, dah start bayar zakat. Kemudian ada peluang masuk pula ke bidang bas sekolah, tapi bas sekolah ni caranya, kerana cuti sekolah saja berapa mungkin tak punya wang untuk bayar, terutama pula kat negeri-negeri yang jauh daripada bandar. Akhirnya fikir nak buat apa, maka pada masa itu ada menteri yang baik hati membantunya untuk berkembang, bagi dia permit untuk buat bas ekspres. Sekarang Alhamdulillah Ustaz, ada lebih kurang 100 buah bas ekspres 2 tingkat, lebih kurang lah Melihat pula keperluan, buat pula satu R&R untuk orang berhenti perjalanan jauh nak pulang ke Kelantan contohnya. R&R, orang boleh duduk berehat, makan yang bersih, yang baik, boleh semayang, boleh. Kemudian Allah buka pula satu peluang untuk buka hotel selepas ni. Allah, satu niat mesti baik, niat mesti betul, niat mesti ambil bantuan dan nak membantu orang lain. Jangan niat ini sampai bila nak ambil kesempatan tak ada orang. Maka inilah maksud hadis Nabi, kerjanya meminta, kaya, hidupnya akan bertambah miskin, bertambah sempit, kerana dia tidak punya niat yang betul dalam apa yang dilakukan seharian. Baik, saya akan beritahukan lagi kepadamu sebuah hadis, maka peliharalah hadis itu, kata Nabi SAW. Hanya saja dunia ini untuk 4 macam golongan, iaitu seorang hamba yang dikurniakan rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu pengetahuan, kemudian dia bertakwa kepada Tuhannya dan mempereratkan hubungan kekeluargaan serta mengetahui pula hak Allah dalam negeri itu, maka inilah tingkat yang paling tinggi. Nampak? Seorang yang Allah beri padanya ilmu, Allah beri padanya kekayaan. Dia menjadikan ilmu itu
untuk mengikat orang kelilingnya dekat dengan Allah dan menunaikan hak Allah dalam pemberian harta kekayaan tersebut. Ini orang paling best. Yang kedua, seorang hamba yang dikurniakan ilmu pengetahuan tapi tidak dikurniakan harta. Kemudian orang itu mempunyai niat-niat yang baik. Andai kata aku memiliki harta, tentu aku akan lakukan seperti fulan bin fulan itu. Maka orang dapat pahala di atas niat yang diletakkannya. Tengok, mungkin kalau kita tak mampu untuk berniaga macam sahabat yang memiliki bas ekspres ke, ada kapal ke yang saya ceritakan pada tuan-tuan, ada lori banyak ke, kita tidak ditakdirkan Allah jadi businessman macam mereka, tak mengapa. Kita ada ilmu, jadi cikgu, jadi pensyarah, Allah mulianya kerja. Kita mengajar orang muamalat, mengajar orang bisnes, sampai anak murid pun tanya, ustaz, cikgu, doktor, prof, mengajar muamalat bagus, kenapa prof tak berniaga? Jawablah kepadanya, jangan terasa hati pula anak murid tanya jujur kan. Saya pernah dapat soalan seperti itu masa kat universiti tu tuan-tuan, masa saya mengajar universiti. Anak murid bertanya, ustaz cerita tentang perniagaan hebat, ustaz tak berniaga ke? Terasa je dalam hati. Jawab kepada anak-anak ni, yelah, kekayaan tu bukan daripada harta banyaknya wang ringgit, daripada ilmu pun kaya juga. Saya pernah cerita seorang ulama Islam terkemuka di Mesir, namanya Abu Ja'far Al-Tahawi, yang bersama dengan gurunya Syekh Imran, Abu Imran. Abu Imran ni ketika mereka sedang talaki diorang, tiba-tiba lalu orang kaya. Kenderaannya, kuda, pasukannya, pengiring-pengiringnya orang kaya. Macam kita pernah ada escort. Maka budak kecil nama Abu Ja'far ni tengok je, kagum dia. Gurunya bertanya kepadanya, nak tak? Kalau Allah tukarkan engkau jadi kaya macam dia dan dia jadi berilmu macam kau, nak? Maka jawapan Abu Ja'far, tak tuan guru, tak, sekali-sekali tak. Cuma ialah maklum budak-budak dia kagum melihat kereta-kereta mewah seperti itu. Kena ajar anak-anak kita tuan berkata demikian. Maka kalau orang bertanya kepada kita, janganlah terasa hati, kerana dalam hadis mengatakan anda dan orang kaya yang memberi itu nilainya di sisi Allah. Tak perlu gusar, dengan syarat niat hati kita baik. Hayati dan Nur Nani Jana Muhammad Zaki Abdul Rahman, sahabat saya. Muhammad Zaki ni Ustaz Zaki Abdul Rahman ke? Guru saya daripada UM ke? Allahu Akbar. Jadi ada pula seseorang hamba yang dikurnia harta tak dikurnia, maka dia menggunakan hartanya dalam perkara-perkara yang tidak bertakwa kepada Tuhannya, dan tidak pula mempereratkan hubungan kekeluargaan, bahkan tidak pula mengetahui hak Allah dalam hartanya, maka orang dah tingkatan yang sangat buruk. Tengok, orang ni tak ada ilmu, tak ada harta, maka harta tersebut digunakan untuk berpelesiran, buat maksiat, bahkan keluarganya sendiri pun tidak dijaga, adik-beradiknya yang terbantuan pun dia tidak hulurkan. Maka orang ini orang yang rugi, sabda Nabi SAW. Lalu orang ini adalah orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah. Dan yang terakhir sekali, ada seorang yang tidak diberikan harta dan tidak pula diberikan ilmu. Dia yang berharta, yang menggunakan segala nikmat dunia itu untuk perkara-perkara kelalaian dan kemaksiatan, jauh dari Tuhan. Dia berazam berfikir, kalau aku jadi kaya macam dia kan best. Aku jadi playboy, astagfirullahalazim. Aku jadi orang kaya, aku enjoy, aku tunjuk sana sini, aku terbang naik business class, aku menayang-nayang. Kalau aku jadi macam tu, tuan-tuan, orang yang keempat ni orang paling rugi sekali tuan-tuan. Dah ada tak ada ilmu, tak ada harta, tapi nak ikut orang yang sesat, dia pun dapat orang yang sesat itu. Nampak tuan-tuan? Jadi seseorang itu akan menempati di akhirat tempat sesuai dengan niatnya di dunia. Nampak kan ada 4 golongan kan? Ilmu dan kaya, menggunakan ilmu dan kaya itu untuk perkara kebaikan dan silaturahim kekeluargaan. Yang kedua, punya ilmu tetapi tidak punya kekayaan, dia berazam nak ikut yang pertama ni tadi, maka dia dapat bahagian yang sama seperti yang kaya, walaupun dia tidak punya harta yang banyak seperti orang kaya itu. Yang ketiga, orang ini tak ada ilmu tapi ada harta, lalu dia menggunakan harta itu pada benda kelalaian, kemaksiatan, dan tidak jaga hubungan kekeluargaan, silaturahim. Yang keempat, dia dah tak ada harta, tak ada ilmu, dia nak mencontohi golongan yang ketiga ni, maka dia mendapat dosa yang sama dengan orang ketiga itu, kerana azamnya, tekadnya, niatnya yang diteguhkan, dikuatkan untuk. Jadi tuan-tuan, ini adalah orang yang rugi. Niat akan dikira oleh Allah sebagai dosa pahala, tuan-tuan. Jangan main, niat akan dikira bila dia jadi keazaman.
Dalam satu hadis yang lain berkenaan dengan niat, kalau kita perhatikan dalam bab pertama kitab Riyadhus Shalihin ini, bab niat, idzal taqa muslimani fal qatil wal maqtulu finnar. Kalau bertemu dua orang Islam berbunuhan, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Maka mereka bertanya, sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang membunuh itu sudah tentu masuk neraka. Kenapa pula yang dibunuh masuk neraka juga? Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli akhihi. Sebenarnya yang mana itu, dia juga punya kecenderungan, kesungguhan untuk bunuh yang membunuhnya. Cuma dia terlambat. Orang itu bunuh dia dulu. Kalau dia ditakdirkan panjang umur, dia bunuh orang itu. Maka keduanya sama. Niat yang dalam hati diperteguhkan itu menempati nilai pahala atau dosa. Mengikut kepada apa yang kita mindsetkan dalam diri kita. Baik, hadis yang ke-15. An Aisyah radhiyallahu anha annahum zabahu syatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha qalat ma baqiya minha ila katifuha qala baqiya kulluha ghairu katifiha rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih wa ma'nahu tasaddaqu biha illa katifaha faqal baqiyat lana fil akhirah illa katifaha. Satu hari seekor kambing pada zaman Nabi SAW dan semua anggotanya disedekahkan kepada orang yang memerlukan. Inilah kelakuan Nabi kita SAW, tuan-tuan. Yang tinggal cuma bahu kambing itu. Yang tinggal adalah katif. Katif ni belikatnya, bahu, kakinya. Rasulullah suka bahagian ini. Jadi semua disedekahkan melainkan belikatnya, melainkan bahagian belakangnya itu, bahunya. Maka Aisyah radhiyallahu anha beritahu Nabi, semua telah disedekahkan Nabi. Yang tinggal satu bahagian saja. Nabi reversekan ayat itu dengan berkata, sebenarnya yang tinggal adalah semua anggotanya. Yang tinggal semua anggotanya. Tinggal maksud apa? Tinggal untuk kita di akhirat. Tinggal menjadi pahala untuk kita semua. Melainkan bahu saja. Melainkan belikat saja. Faham tak, tuan-tuan? Ini seekor kambing. Semua bahagian kambing disedekahkan. Yang tinggal belikatnya. Katalah kepalanya lah kita sebut. Kepalanya saja tinggal. Lain semua dibagi pada orang. Kita punya logik akal mengatakan yang tinggal cuma kepalanya. Untuk kita. Tak, Rasulullah SAW ajar kita yang tinggallah semua anggota. Ini tak tinggal untuk kita. Ini belum tentu milik kita. Tapi yang kita sedekahkan ni confirm milik kita kerana telah dicatat oleh Allah bahagian kita di akhirat. Ya Allah, macam tu calculation hari akhirat. Macam tuan-tuan, masak jemput-jemput, goreng pisang, hari ni buka puasa. Ada fikir tak untuk hantar kepada jiran tangga, ibu ayah, adik-beradik? Ada tak buat surprise sekala, hantar kurma kepada mereka melalui delivery ke apa ke? Cuba tuan-tuan. Mari kita buat sama. Baik. Hadis yang ke-16. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qala li Rasulullah sallam la tuki fayuki Allahu alayki wa fi riwayatin anfiqi aw anfahi aw indhihi si fayuhsa alayki la tu'i fayu'i alayki fayu'i Allahu alayki. Daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, jangan kau menyimpan apa-apa yang ada di tanganmu, sebab demikian Allah akan menyimpan terhadapmu, iaitu Allah tidak beri engkau rezeki lagi. Nafkahkan, beri kepada orang yang memerlukan. Jangan menghitung-hitung, sebab Allah akan menghitung kurnianya kepada kamu. Dan jangan pula kamu menegah, memberikan satu, kerana Allah juga akan menegah pemberiannya kepadamu. Tuan-tuan, pemberian ni ibarat air. Tuan-tuan, kalau kita punya kelebihan yang telah dinyatakan hadis lalu, kita ada kelebihan. Ada satu yang lebih daripada pendapatan kita sebab kita sukat. Hutang dah bayar, keperluan keluarga yang wajib telah diselesaikan, wang ayah ibu jangan lupa telah diperuntukkan. Buat listing, tuan-tuan ni. Nanti saya boleh bagi satu cadangan listing untuk tuan-tuan tengok. Apa list utama yang merupakan compulsory? Apa dia commitment? Apa dia option? Apa dia, mungkin perkara itu boleh jadi panduan kepada kita dalam menguruskan pendapatan. Kerana hadis mengatakan al-iqtisadu nisful ma'isyah. Kepandaian untuk menyusun ekonomi rumah tangga adalah satu keperluan dalam hidup, separuh daripada kehidupan, sabda Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam hadis ini mengajar kita beri bila kita ada yang lebih. Jangan berkira-kira. Jadi bila berkira-kira ni, Allah akan berkira terhadap kita. Maksudnya kat sini pemberian yang berbentuk benda yang wajib, benda yang sunat. Maka kita dahulukanlah orang yang memerlukan. Ini adalah iman orang yang terbaik. Para sahabat Nabi, mereka dipanggil iman yang paling tinggi. Namanya al-ithar bil akhirin. Sampai Allah turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa ma yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar itu ketika datang Muhajirin, mereka beri apa sahaja yang diperlukan oleh orang Ansar. Mungkin kalau
Jadi ini kesungguhan para salafus salih dalam mengutamakan orang yang perlu. Kadang-kadang mereka dapat satu pemberian kepala kambing contohnya, ni makanan lazat bagi orang Arab. Kepala kambing, tuan boleh bayangkan kepala kambing tu, dia masak dengan cara tertentu, baunya, rempahnya, maka diterima kepala kambing untuk dinikmati, dia pas pada jiran sebelah, yang sebelah pas lagi ke jiran sebelah, dan pada satu malam akhirnya kepala kambing itu beredaran sampai kat rumah yang mula-mula terima. Pahala baginya dapat, kepala kambing pun dapat. Bukan bagi kerana tak suka, bagi kerana mengutamakan orang lain. Namanya al-iman bil akhirin. Ini iman yang paling tinggi lah tuan-tuan ya. Kita tak mampu capai ke sini. Dalam penguraian Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, kenapa Rasulullah menegak daripada pemberian kebun kurmanya itu? Kerana iman orang berbeza-beza. Tapi kita faham Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Uhud, Sayyidina Umar menyedekahkan, menginfakkan untuk Islam separuh dari hartanya. Abu Bakar mendahului memberi semua sekali untuk Allah dan Rasulnya. Nabi tak tegah pula. Kerana orang macam Abu Bakar ni imannya lain, tahapnya terlalu tinggi. Maka dia tidak perlu gusar. Kumpulan hadis-hadis pilihan kepentingan memberi ini, hadis panjang saya baca terjemahannya. Pada satu hari seorang lelaki berjalan di satu tanah lapang yang tidak berair, dia mendengar suara menyebut, memanggil dari awan. Siramlah kebun fulan bin fulan. Kemudian dia pun, awan itu pun hilang. Dan dia tiba-tiba di satu tempat, dia menemui seorang lelaki yang namanya disebut tadi. Berilah kebun fulan bin fulan air. Turunkan hujan di kebun fulan bin fulan. Maka orang yang merupakan wali Allah ni pergi ke tempat tersebut, cari tempat tersebut. Namanya menepati nama panggilan dari langit. Dia berkata kepada orang itu, Fulan, nama kau apa? Aku nak confirmkan, nama kau apa? Nama aku sekian-sekian. Fulan, aku nak tanya apa amalan kau ya? Dia tidak beritahu orang tu rahsia yang didengar. Langit panggilan nama orang itu disebut oleh malaikat. Maka orang tu pun menjawab, aku kalau dapat hasil, maka kalau aku tanam tanaman ataupun tanah aku ni, bila aku menanam tanaman, aku akan mengambil 1/3 daripadanya untuk keluarga aku, 1/3 aku sedekahkan, dan 1/3 aku gunakan untuk membangunkan tanah ni balik semula. Perasananya, keperluannya, bajanya, mungkin nak hidupkan tanah itu yang mati balik semula. Maka wali Allah ni berkata kepadanya, gembira wahai fulan, aku mendengar namamu disebut di langit, bahawa Allah menyuruh hujan untuk turun di tanahmu, keberkatan yang ada dalam hidupmu kerana amalan kau memberi, rajin untuk menginfakkan, rajin untuk bersedekah. Tuan-tuan tengok dia dapat harta 1/3 untuk dirinya, keluarganya, keperluan hidupnya, 1/3 untuk orang lain, sedekahkan, 1/3 untuk pembangunan perniagaannya balik semula, ternakannya ataupun tanamannya balik semula. Mungkin kita boleh jadikan panduan dalam hidup kita. Kita hendaklah jadi orang yang bagus dari sudut calculation, buat costing sebenar pendapatan kita, income, outcome, pendapatan kita, inflow, outflow kita dengan betul, dan tahu berapa kedudukan, kemampuan kita untuk bersedekah. Yang penting jangan bertangguh-tangguh. Sekian dari saya tuan-tuan dimuliakan sekalian. Marilah sama kita belajar satu doa sebagai akhir kuliah kita pada hari ini. Iaitulah doa yang dianjurkan Nabi SAW kepada sahabat yang namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau mengadu kepada Rasulullah kehidupannya sempit. Amalkan doa ni tuan-tuan Sayyidina Ali berkata, doa ni maka aku dapati semua hutang aku dibereskan oleh Allah. Allah beri aku laluan keluar daripada hutang-hutang aku yang banyak. Apa yang punya hutang sebanyak gunung, sebesar gunung sekalipun, Allah akan bereskan untuknya. Apa doa tu tuan-tuan? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari menagih yang haram, kayakan aku memintamu bukan kepada makhlukmu. InsyaAllah nanti Syafiq Murad masukkan doa ni. Terima kasih Siddiqin, Sofi Sadiqin, tolong masukkan doa ni dengan terjemahannya sekali, riwayat Tirmizi, dan dinilai sebagai sahih oleh para ulama hadis. Ada dalam kitab Al-Azkar. Terima kasih tuan-tuan Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pagi ini membangkitkan dalam diri kita rasa yakin terhadap pemberian Allah. Itulah segala-galanya. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah SWT, saya umpamakan tuan-tuan, kita ni bekerja sebagai tentera, bahagian bawah sekali. Apa dipanggil? Private, biasa saja. Yang tinggi sekali, contohnya tuan-tuan kita nak pergi ke situ, ranking berapa jauh tuan-tuan. Tiba-tiba satu hari kita berpeluang untuk menyelamatkan anak Panglima Angkatan
contohlah saya bagi kepada tuan, terlintas dalam fikiran saya. Mungkin anak itu mandi di kolam dan nak tenggelam, nak karam, nak lemas, kita yang selamat. Dengan sebab apa yang kita berikan bantuan tadi, bantu dia daripada lemas, maka panglima angkatan tentera ni kenal kat, maka semua yang dia diangkat. Betul tak? Jumpa pun tak perlu ikut protokol. Siapa datang? Fulan bin Fulan. Boleh masuk. Fulan bin Fulan ni selamatkan anak aku. Hilang segala protokol birokrasi yang ada. Saya bagi contoh tuan-tuan, ni bukan contoh betul. Jadi begitu juga kita dengan Allah. Carilah laluan fast track yang akan bolehkan Allah dengar permintaan kita. Satu daripadanya sedekah, tuan-tuan. Satu daripadanya sedekah. Banyak lagi kelebihan. Jadi saya mohon merayu kepada tuan-tuan, lihatlah peluang bagaimana membantu orang lain. Kami di Yayasan Budi Ihsan menawarkan bantuan kepada orang memerlukan. Kita mengharap dapat jadi benteng terakhir umat Islam untuk membantu mereka yang susah. Selepas adanya pusat zakat, adanya yayasan-yayasan yang lain, adanya NGO yang bantu, kami di Yayasan Budi Ihsan juga menawarkan untuk membantu dan menghantar secara lebih sistematik bersama dengan pusat zakat yang digambarkan tadi. Mereka pun punya kerja mereka, kami pun bantu mereka yang memerlukan. Setakat ini saja dulu, terima kasih. Kenang kami dalam doa tuan-tuan, dan panjang-panjanglah video ni, share lah kepada ramai orang yang kita kenal. Moga-moga ada banyak kebaikan dan manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.